Anda mungkin sendiri sebagai suri rumah sangat cakna dan sedar akan kenaikan harga barangan di kedai runcit dan pasaraya. Seseorang yang melakukan kerja yang sama setiap minggu membuat pembelian barang dapur sangat sensitif kepada perubahan harga barangan walaupun setiap 10 sen barangan tersebut. Apatah lagi jika telah berlaku kenaikan ke atasnya. Bagaimanapun, sesetengah orang mungkin tidak kisah jika memilih jenama lain yang lebih murah, asalkan mengena pada budjetnya. Namun bagi pengusaha makanan seperti warung makan tepi jalan, sehingga restoran 5 bintang sekalipun, konsistensi rasa memainkan peranan penting dalam menggarap tekak dan perut pelanggan agar kekal menjadi pelanggan mereka. Berikut adalah kaedah pelarasan harga menurut kategori bahan makanan. Pelarasan harga dilakukan kerana beberapa faktor. Pertama, kenaikan harga bahan. 2. Kenaikan kos operasi. Kebiasaannya jika berlaku penurunan harga barang di mana-mana kedai makan di seluruh dunia, harga makanan siap tidak akan jatuh, malah ia kekal atau meningkat. Jika ia dijatuhkan harga, ia hanya promosi untuk tempoh tertentu bagi mempromosikan jenama produk makanan tersebut. Secara dasarnya, harga bahan makanan tidak akan menurun, tetapi pendapatan manusia bekerjalah yang harus meningkat. Seiring kualiti makanan manusia juga harus meningkat. Kategori bahan dalam masakan yang perlu diawasi jika berlaku kenaikan. Kategori A digunakan setiap masa untuk semua menu. 1. Beras. 2. Gula. 3. Bawang. 4. Minyak goreng. 5. Gaslok. Selanjutnya, kategori B. Menu daging utama lauk biasanya lebih mahal dari nasinya. 1. Daging ayam, ikan, lembu, kambing, udang, sotong. 2. Sayuran. Selanjutnya, kategori C tidak selalu pakai tapi mahal. Tidak semua menu pakai. 1. Saus. 2. Rempah. 3. Halia kunyit serai. Selanjutnya, kategori D murah tapi selalunya pakai. 1. Garam. 2. Bakul plastik. 3. Ais batu. Selanjutnya,